Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna mimma jahilna wa zakkirna mimma nasina. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hormati al-fadhil pengurusi majlis, yang bahagia tentang guru, para alim ulama, hadirat-hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kita panjatkan syukur pada Allah kerana tidak ramai yang bersyukur. Wa qalilun min ibadiyasy syakur. Kerana sikit yang bersyukur ni. Maka kerana itu setiap kali penceramah, biasa mukadimah dia diingatkan semua kita syukur pada Allah. Kenapa? Kerana sikit yang bersyukur. Satu hari Nabi SAW doa. Antara lain kata Nabi SAW, Allahumma ja'alni minal aqlil. Ya Allah, jadikan aku dalam kelompok yang sikit. Lalu sahabat yang dengar doa Nabi ni tanya Nabi, ya Rasulullah, pasal apa kamu nak masuk dalam kumpulan yang sikit? Kan biasa manusia suka masuk kumpulan yang besar, yang ramai. Kalau bertanding politik, yang sikit ni hilang deposit. Semua orang nak dalam kumpulan yang ramai. Sahabat tanya pasal apa Nabi minta masuk dalam kumpulan yang sikit. Lalu kata Nabi, tidakkah kamu dengar firman Allah Ta'ala, wa qalilun min ibadiyasy syakur. Sikit sangat hamba aku yang bersyukur. Allah Ta'ala dia beritahu di antara hamba-hamba dia ni sikit yang bersyukur. Yang banyaknya tak pernah puas hati. Tak pernah puas hati. Yang paling hebat sekali, dia tak puas hati dengan Allah. Pasal apa Allah bagi orang ni, kenapa Allah tak bagi dia? Kenapa Allah uji orang ni, kenapa Allah tidak dia? Sentiasa duk pertikai apa yang urusan Allah Ta'ala. Kita hamba, ya akhi. Kita ni hamba, bukan kuli. Bukan Allah tu majikan. Kita hamba. Kenapa Allah guna istilah hamba? Hatta Nabi pun disebut hamba. Subhanallazi asra bi'abdihi. Maha suci Allah yang jalankan hambanya. Muhammad tu dipanggil hamba. Semua Nabi-Nabi hamba. Kita juga hamba. Pasal apa disebut hamba? Kan hamba ni hakikat sebenar tak ada apa-apa. Nasib baik Tuhan bagi nyawa hidup kita. Nasib baik jadi manusia, tak jadi pokok, tak jadi binatang, haiwan. Nasib baik Tuhan bagi mata boleh tengok. Nasib baik Tuhan bagi telinga boleh dengar. Sampai masa Allah ambil, Allah akan panggil balik. Jadi oleh kerana itu, sentiasa mensyukuri nikmat yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita. Caranya, pertama, jangan tengok orang lebih, tengok orang kurang. Kalau kita tengok orang lebih pada kita, kita rasa kita ni tidak akan bersyukur. Bila kita tengok orang kurang pada kita, barulah kita rasa nikmat. Tengok orang lebih rendah pada kita, orang lebih miskin pada kita, orang lebih susah pada kita, orang lebih sakit pada kita. Pada waktu itu kita rasa nikmat. Yang kedua, menghargai waktu ada ni. Nikmat ni tuan-tuan, manusia tidak akan rasa nikmat ada tangan, melainkan tangan dia lumpuh, baru rasa nikmat tangan. Demikian juga nikmat mata, dia tidak akan rasa melainkan bila mata tak nampak. Pada waktu itu baru dirasa nikmat mata. Demikian juga nikmat boleh berjalan. Ni nikmat boleh duduk ni. Tuan-tuan, berapa ribu nak bayar? Nikmat boleh duduk ni. Nikmat ini sesuatu benda yang akan hilang. Sebab sifat dia tidak akan kekal. Semua akan hilang ni. Nikmat akan hilang. Oleh kerana waktu ini dia ada lagi pada kita, syukurlah. Syukurlah kerana nikmat tu Allah bagi lagi pada kita. Hargai waktu ada sekarang. Kadang-kadang manusia ni biasa dia menghargai sesuatu setelah tak ada. Dah tak ada, barulah sebut Allah mati Datuk Guru kita, hilang Tok Guru seorang. Waktu Tok Guru mengajar tak mari pun. Tapi bila Tok Guru tu mati, bunyilah, hilanglah seorang Tok Guru kita, hilanglah orang alim kita, hilanglah pimpinan kita. Sama juga kita dengan isteri, dengan keluarga, dengan anak-anak. Hargai sesuatu waktu ada sekarang, supaya kita tidak menyesal bila dah tak ada. Yang ketiga, ya akhi, sentiasa kita mengingati bahawa kita dengan Allah ni tak boleh putus. Tuan-tuan rasa bila putus line telefon, tuan-tuan rasa apa? Dah rasa duka cita, dah sedih hati dah. Lain tak ada je.
Ya. Lain telefon tak ada. Bayangkan lain kita dengan Tuhan putus, na'udzubillah. Ya, maka kan itu sentiasa kita mensyukuri apa yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita. Sahabat-sahabat sekalian, dunia ni tempat yang Allah Ta'ala uji manusia. Malam ni saya nak ambil topik ni sikit lah. Ya, Allah Ta'ala menyebut, ya, allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ya, Allah Ta'ala jadikan kematian, ya, dan kehidupan. Allazi khalaqal mauta wal hayata. Ulama kata pasal apa Allah sebut mati dulu? Ya, susunan ayat Quran tu Allah sebut mati dulu. Ya, bukan Allah sebut hidup dulu. Allazi khalaqal mauta, al mauta tu dulu. Wal hayata, hayat tu nombor dua. Kata ulama kerana asal manusia tak ada. Asal kita ni tak ada. Ya, kita bukan lahir-lahir ada terus, kita asal tak ada dulu. Ya. Lepas tu kalau kita pagi-pagi dalam surah Sajadah part kedua kita baca, ya, kita selain pada surah Sajadah kita baca surah Al-Insan, hal ata'al al-insan hinun min ad-dahri lam yakun syai'an mazkura. Hei manusia, kamu ingat dulu kamu tak ada siapa sebut pun. Ya, sebut nama pun tak ada. Sah ke sebut pangkat Datuk Seri ke Datuk, tak ada apa. Kamu tak ada pun, orang tak sebut nama, orang tak kenal kamu pun. Lam yakun syai'an mazkura. Lalu Allah Ta'ala jadikan, alhamdulillah. Untuk apa Allah Ta'ala jadikan kematian dan kehidupan? Liyabluwakum, untuk menguji kamu. Allah tak tahu ke? Perlukah Allah buat ujian? Kan Allah Maha mengetahui. Ya. Boleh tak Allah Ta'ala bangkit di akhirat besok, Allah campak neraka, yang ni masuk syurga, yang ni masuk neraka? Ya. Boleh tak? Boleh buat. Tapi manusia tak akan puas hati. Pasal apa dia rasa Tuhan tak adil? Lalu Allah Ta'ala jadikan kehidupan. Ya. Maka Allah uji. Macam kita lah cikgu dalam kelas, kita tahu anak murid kita mana yang cerdik, mana yang kurang, mana yang gagal. Kita boleh agak dah. Tapi kenapa kita buat ujian? Supaya murid tadi puas hati dengan ujian tersebut. Allah Ta'ala jadikan hidup dunia untuk menguji. Apa yang Allah nak uji kita, ya akhi? Ayyukum ahsanu amala. Siapakah di kalangan kamu yang paling baik amalan? Rupanya Allah nak uji siapa yang paling baik amalan. Kalau tuan-tuan guru, siapa yang paling baik dalam pengajian dia, pengajaran dia, ya, bersungguhnya, ya, dengan segala-galanya. Yang Allah nak uji siapa yang paling baik amalan, bukan siapa yang paling banyak amalan. Ya. Kerana yang paling banyak bergantung kepada umur. Umat Muhammad umur dia pendek-pendek. Umat Nabi Muhammad, umat dulu lah 1000 tahun, ratus tahun. Kalau ratus tahun hidup, tentulah lagi banyak ibadah dia berbanding kita yang umur pendek. Ya, demikian juga di antara kita ada orang yang umur 90 tahun, ada yang 80, ada yang 60, ada yang 30. Saya petani dalam perjalanan kemari dapat berita sedih sikitlah. Ya, isteri sahabat saya meninggal dunia. Ya, pukul 3 petang tadi. Ya, beliau ni jadi pemandu saya waktu saya mengajar di ITM dulu. Di kuliah sana sini, tu dialah yang tolong bawa kereta sana sini. Ya. Bila saya masuk bertanding tahun 99, dia antara yang kena tukar 24 jam kena tukar. Ya. Last kali dia ditukarkan ke Kedah di ITM Merbuk. Ya. Dan dia pun berhenti daripada ITM. Isteri dia yang bertugas di ITM tu meninggal dunia petang tadi. Ya, mudah-mudahan Allah curahkan rohnya dan insya-Allah kita sama-sama hadiahkan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Tuan-tuan sekalian, alhamdulillah, jazakallahu khair. Jazakumullah khair. Bila Allah Ta'ala uji kita, apa yang Allah nak uji? Siapa yang paling baik amalan. Bila siapa yang paling baik amalan, dia tidak bergantung pada faktor umur. Mungkin orang 80 tahun berbanding yang 30 tahun. Kalau kualiti ibadah orang 30 tahun, maka itu lebih baik. Ya. Sama juga harta. Tuan-tuan jangan tengok orang banyak harta tu dia lebih baik. Belum tentu. Belum tentu. Kerana bergantung kepada daripada mana harta dia dapat, ke mana dia belanja. Ya. Bahkan dalam hadis Nabi SAW, Nabi kata jangan, maksud pada hadis, jangan kamu takjub pada orang yang kaya daripada sumber yang haram. Takjub pun tak boleh.
Ya, tajuk pun tak boleh. Kenapa kata Nabi? Kalau dia belanja, maka haram pembelian dia. Kalau disimpan lalu diguna oleh anak dia, maka pembelanjaan tu tetap tak baik, tak haram. Bahkan kalau dia mati, harta ditinggalkan setiap kali anak dia belanja, menambahkan azabnya dalam kubur. Apa nak bangga? Ya. Sebab tu ada seorang sahabat Nabi namanya Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu anhu. Sa'ad bin Mu'az ni tuan-tuan, ialah kalau ada kesempatan rezeki, insya-Allah kita tahun ni pun dah mula boleh pergi umrah. Ya, tuan-tuan pergi ziarah Nabi, ziarah makam Nabi SAW di Madinah, dan tuan-tuan akan ziarah Baqi'. Ya. Sa'ad bin Mu'az ni kubur dia mudah kenal. Ya, mudah. Kita pergi straight tengah-tengah kubur Sayyidina Uthman bin Affan. Kemudian kita ambil kiri rapat ke pagar. Kemudian kita pergi ke depan sikit, ada satu kawasan kubur, ya, yang dalam kawasan berpetak. Itulah Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu anhu. Masuk Islam umur 31 tahun. Sa'ad bin Mu'az ni masuk Islam umur 31 tahun, wafat umur 37 tahun. Bermakna 6 tahun dalam Islam. 6 tahun dalam Islam. Orangnya kulit hitam, masuk Minang banyak kali orang tolak pindangan dia. Akhir Nabi SAW jamin dia sempat akad nikah tapi tak sempat tidur bersama isteri. Dia meninggal dunia dalam medan perang. Di waktu kematian dia, bergegang arasy Allah Subhanahu wa taala, menangis para malaikat dengan kematian Sa'ad bin Mu'az. Ya, bahkan waktu sahabat-sahabat iring jenazahnya ke kubur, sahabat melihat Nabi menjinjing kaki. Ya, Nabi jinjing kaki. Hingga sahabat tanya, "Ya Rasulullah, kenapa kamu jinjing kaki?" Nabi kata, "Aku bimbang kakiku terpijak para malaikat, yang ribuan para malaikat yang menghadiri mengiringi jenazah Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu anhu." Nabi jinjing kaki, takut-takut terkena para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Berapa tahun dalam Islam? 6 tahun. Sebab tu yang dilihat ialah ayyukum ahsanu amala. Siapa yang paling baik amalan. Ya, maka kan itu jangan tengok banyak saja. Ada orang kadang-kadang zikir dia, umpama zikir dia mungkin sebut sekali, 2 kali, ya. Ada orang nak banyak kali. Banyak kali yang berkualiti lebih baik daripada sikit yang berkualiti. Ya, maka kualiti ibadah ni kita tahulah, kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada masa-masa kita rasa dekat dengan Tuhan. Ada masa-masa kita rasa tawar ibadah kita. Ada masa-masa kita rasa kosong jiwa kita. Ada masa-masa kita rasa dekat dengan Tuhan. Ya. Kenapa macam tu? Kerana sifat iman. Kerana sifat iman yazid wa yanqus. Kerana iman tu sendiri ada masa dia naik, ada masa dia menurun. Waktu dia naik, masya-Allah, kita rasa ingatkan dosa, ingatkan mati, menangis minta ampun Allah. Tapi waktu dia turun, kita rasa jauh dengan Tuhan. Ya, kita ibadah pun rasa kosong, ya, zikir kita pun rasa tawar. Pasal apa? Ada sesuatu yang mungkin kita buat pada hari tersebut. Ya, ada sesuatu yang kita buat. Apa yang kita buat pada hari itu? Kadang-kadang bukan dosa. Kadang-kadang bukan dosa, tapi ibadah yang sepatut kita buat tapi kita tinggal. Contoh, kita konsisten nak berzikir, nak selawat kepada Nabi 100 kali sehari. Tiba-tiba hari itu kita tak selawat kepada Nabi SAW. Ataupun hari itu kita tidak sedekah. Ya. Sepatutnya kita pagi-pagi kita sedekah. Tiba-tiba hari itu kita lupa sedekah. Ataupun hari itu sepatutnya kita beri makan orang lapar atau beri makan orang miskin dan sebagainya. Ya. Boleh jadi ada satu amalan yang kita istiqamah, tiba-tiba kita lupa. Ataupun ada satu perbuatan yang kita buat yang menyebabkan kita rasa jauh dengan Allah Ta'ala. Dia kadang-kadang tahu sekalian, dia tak sama ya. Kain putih bila ada sikit kotoran terus nampak. Kain yang kelabu ada kekotoran tak nampak. Kain yang hitam pekat ada kotoran langsung tak nampak. Maka begitulah hati manusia. Ya. Kadang-kadang kita rasa pasal apa? Ya. Macam ada seorang sahabat Nabi, ada seorang ulama terkenal, Allahumma salli ala Muhammad, Syekh Tahir Al-Baghdadi rahimallahu taala. Syekh Tahir Al-Baghdadi, dia bertaubat pada Allah, dia minta ampun pada Allah lebih pada 20 tahun kerana tersilap mengucap alhamdulillah. Kita rasa pelik kan? Saya rasa pelik. Ya. Orang tanya dia, silap ucap alhamdulillah. Dia minta ampun pada Allah selama lebih pada 20 tahun. Orang tanya dia, apa yang silap?
Dia kata, satu hari dulu aku ada kedai di Baghdad. Ya, Baghdad terbakar. Satu hari kota Baghdad terbakar. Satu roll kedai semua terbakar. Waktu tu dia tak ada di kedai. Dia balik ke kampung dia. Lalu orang daripada bandar datang beritahu dia, wahai Syekh, satu roll kedai tu semua terbakar kecuali kedai kamu saja tak terbakar. Kedai dia saja tak terbakar, yang lain semua terbakar. Apa kata dia? Mendengarkan berita tersebut, dia pun kata alhamdulillah. Lepas tu dia menyesal. Ucap alhamdulillah. Kalau kena kita, betul kan? Alhamdulillah lah. Ya. Apa yang tak betulnya? Apa yang salahnya? Kedai orang lain terbakar, kedai kita tak terbakar, alhamdulillah. Tapi orang yang macam dia ni tuan-tuan, dia bukan tengok dia bukan tengok kedai dia tengok kedai orang lain. Dia tengok orang lain terbakar, harta musnah, habis semua. Kamu boleh ucap alhamdulillah? Betul-betul lah kamu ni manusia pentingkan diri sendiri, langsung tak. Kerana itu je tuan-tuan. Kalau kira bukan dosa pun. Ya. Allahu Rabbi. Jadi insya-Allah mudah-mudahan ujian Allah ni perkara yang kita kena sedar. Di antara dua bentuk ujian waktu senang dan susah, waktu sakit dan waktu sihat, ya, waktu lapang dengan waktu sibuk, waktu muda dengan waktu tua, ni ujian-ujian waktu hidup dan mati sebagainya dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka di antara ujian ni yang paling manusia mudah ingat ialah ujian waktu sakit. Sakit orang ingat pada Allah, tapi sihat jangan ingat pada Allah. Waktu senang jangan ingat pada Allah, waktu susah orang ingat pada Allah. Tuan-tuan, kita pergi pasar malam, tuan-tuan jumpa orang baca Quran tak? Yang berzikir. Kalau jumpa pun seorang je yang minta sedekah, innallaha wa malaikatahu. Yang lain jagung-jagung, pisang-pisang, goreng pisang panah, kan? Ya, manusia kadang-kadang bila Allah uji dengan kesenangan tu melekakan dia. Ya, semoga Allah Ta'ala ingat di antara dua bentuk ujian ni, maka ujian yang paling besar ialah ujian waktu kita dalam senang. Ya. Sebab tu bila Nabi Allah Sulaiman AS, Allah Ta'ala bagi kerajaan menguasai dunia. Ya, Nabi Allah Sulaiman raja bagi dunia, bukan raja bagi ada setengah tu raja bagi satu negeri, raja bagi satu negara, dia raja bagi dunia. Nabi Allah Sulaiman AS, rakyat dia bukan saja manusia, jin rakyat dia. Kalau ngundi confirm menang. Bukan saja faham bahasa manusia, bahasa binatang pun faham. Yang membina istana dia jin-jin. Yang mengangkat hiasan batu-batu permata yang cantik laut tu jin. Ya. Bila dia tengok semua, apa kata Nabi Allah Sulaiman? Haza min fadli rabbi liyabluwani ashkur am akfur. Semua nikmat yang aku terima ni saja Allah nak uji aku je. Saja Allah nak uji je. Ya. Untuk apa Allah uji? Liyabluwani ashkur am akfur. Sengaja untuk menguji aku, apakah aku bersyukur padamu ya Allah, ataupun aku kufur durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Allah Sulaiman bila disedar bahawa Allah sedang uji, macam kita lah, bila kita tahu bahawa Allah sedang uji kita, ya, uji dengan kesenangan, ke pangkat, ke jawatan, ke apa sekalipun, kita ingatlah kepala kita, Allah sedang menguji aku dengan jawatan ini, Allah sedang menguji aku dengan pangkat ini, Allah sedang menguji aku dengan harta ini, Allah sedang uji aku. Allah sedang ada rancangan ke atas kita yang kita tak tahu. Iblis juga ada rancangan atas kita yang kita tak tahu. Ya, sebab tu Allah Ta'ala sewaktu dia minta supaya kita jauhi daripada ikut syaitan, Allah tak sebut wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan kamu ikut jejak langkah syaitan. Bukan selangkah, kadang-kadang 10 langkah, 100 langkah. Perancangan-perancangan syaitan. Syaitan juga sedang merancang kepada kita. Allah juga ada rancangan untuk kita. Ya. Apa rancangan? Syaitan merancang tidak lain tidak bukan supaya manusia tu murtad dekat mati dia. Macam nak rosakkan dia? Macam-macam. Kadang-kadang ditemukan member lama, ada grup union, apa, grup-grup lama, akhir jumpa, berkenalan, macam-macam. Ya, satu selangkah
Syaitan nak seorang tu berzina, bukan tiba-tiba tu jumpa berzina. Ya, 3 tahun nanti aku nak dia berzina dengan perempuan tu. Lalu dia rancang. Sikit, akhirnya berzina. Dia nak orang tu rasuah. Dia bukan hari ni. Dia planning orang ni, aku nak dia makan rasuah. Na'udzubillah. Maka dia rancang, mungkin 5 tahun akan datang. Ya, sikit demi sedikit. Ya, sebab tu Allah Ta'ala sebut wala tatabi'u khutuwat syaitan. Jangan ikut jejak langkah syaitan. Ya. Maka Allah Ta'ala juga ada rancangan pada kita. Ya, kita minta, ya Allah, atur yang terbaik, kerana kamu mengetahui, aku tak tahu. Ya, kita tak tahu apa yang akan berlaku pada kita besok. Apatah lagi tahun depan, 5 tahun lagi, sekali lagi musim pilihan raya, tak tahu. Minta Allah atur yang terbaik. Yang baik di sisi Allah tak semesti baik pada pandangan kita. Kadang-kadang kita sangka baik. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'an wa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi yang kamu sangka baik sebenarnya tak baik bagi kamu, kata Allah. Boleh jadi yang kamu sangka tak baik sebenarnya baik bagi kamu. Allah tahu, kamu tak tahu. Ya. Kita rasa bila kaya jadi baik. Tak semesti. Berapa ramai yang kaya raya tiba-tiba durhaka pada Allah. Kita sangka bila dapat jawatan maka kita baik. Belum tentu berapa ramai yang dapat jawatan akhirnya lupa daratan. Ya, jadi maka kali itu Allah tahu. Habis apa yang kita nak buat? Yang kita buat ialah, ya Allah, atur, minta doa, Allah atur yang terbaik dalam hidup kita. Ya, sahabat-sahabat sekalian, di antara ujian besar Allah Subhanahu Wa Taala yang saya ambil pada malam ni ialah berhubung dengan firman Allah Taala. Firman Allah Taala, "Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin." Allah Taala menyebut, dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, ya, wal ju', kelaparan, wa naqsim minal amwal, ya, kekurangan harta benda, wal anfus, dan kekurangan jiwa, yakni kematian, wa basyiris samarat, makanan, buah-buahan, wa basyiris sabirin, beri khabar gembira kepada hamba Allah yang sabar. Tuan-tuan, ujung Allah kata Allah uji kepala. Awal-awal ayatnya kata walanabluwannakum bisyai'in minal khauf, kami akan menguji kamu. Hujung ayat tu Allah apa? Wa basyiris sabirin, beri khabar gembira kepada orang sabar. Makna apa dia? Hanya orang sabar saja boleh mengatasi 5 ujian Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama, walanabluwannakum bisyai'in minal khauf, ketakutan. Sekarang kita rasa takut. Dunia sedang diselubungi perasaan takut. Dulu masa kecil-kecil takut rimau, takut gajah, takut binatang buas. Besar sikit takut hantu. Kemudian kahwin takut bini. Bekerja takut hilang jawatan, takut kena tukar, takut tak naik pangkat. Ya, dapat anak isteri, ya, takut kalau berlaku apa-apa pada anak. Sepanjang hidup kita ni kita rasa bimbang, takut, tak putus-putus. Isteri mengandung, bimbang, takut-takut kandungannya tak jadi, anak lahir tak sempurna, macam-macam ketakutan. Sekarang orang takut dengan COVID. Takut. Pakai face mask, semayang jauh-jauh. Ya. Saya nak sangat semayang dekat-dekat, tuan-tuan pun nak semayang dekat-dekat. Ya. Tapi suasana tak boleh. Ada orang bantah, pasal apa tak boleh? Kan Nabi suruh. Baik. Bagaimana perasaan tiba-tiba sebelah tuan-tuan tu yang positif COVID? Tiba-tiba orang sebelah kita tu yang kita, saya ustaz, saya tak peduli, saya nak semayang dekat-dekat. Okey, pakcik duduk dekat. Tiba-tiba pakcik tu positif. Apa rasa? Nasib baik saya duduk jauh. Ya, kita tak tahu. Ya. Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Tanya orang tahu kalau kamu tak tahu. Kita bukan pakar dalam bidang perubatan, kita bukan pakar dalam bidang awal penyakit. Maka Allah Ta'ala suruh tanya pakar. Maka pandangan pakar tu pandangan diterima oleh syarak. Ya, syarak terima pandangan pakar. Ya, sebab itu Allah Ta'ala, kalau kita tak tahu, tanya orang yang tahu. Yang tahunya beritahu begitu. Ya. Jadi apa yang penting kita dalam suasana dunia dalam ketakutan.
Wabak mari ni dalam keadaan yang kita tak tahu. Bahaya sungguh-sungguh. Tuan-tuan bayangkan kalau seorang positif, ya, dia pergi ke kedai, tutup kedai tu. Dia pergi pejabat, tutup pejabat tu. Ya, dia mari masjid, tutup masjid tu. Dia pergi hospital, tutup hospital tu. Lebih hebat pada Ultraman lagi. Ya. Bukan saja dia pergi kedai tutup, semua berhubungan dengan dia kena test semua. Dia mari masjid, siapa berkumpul malam tu habis kena test semua. Tuan-tuan, jadi kita dalam keadaan bimbang dan takut. Ya. Dalam Islam ni dua perkara yang kita kena imbang, antara takut dan harap. Dan hadis Nabi kata tidak ada siapa-siapa yang dalam hatinya bertemu dua sifat, takut dan harap, nescaya Allah Ta'ala akan elak apa yang dia takut dan Allah akan bagi apa yang dia harap. Memang setiap waktu kita ada dua ni, takut wabak, harap-harap tak berjangkit, harap-harap tak kena, harap kita selamat. Sewaktu Nabi SAW menziarahi Zubair dalam keadaan tenat, ya, Nabi tak tanya dia, bagaimana hal kamu wahai Zubair? Lalu kata dia, ya Rasulullah, aku di antara dua sifat, takut dan harap. Ya, mati ni takut tuan-tuan. Ya, takut. Tetapi harap. Apa harapnya? Nabi tanya, aku takut dengan kematian, tapi aku harapkan Allah Ta'ala ampun dosaku, merahmatiku. Ya, Nabi kata pada wahai Zubair, tidak ada manusia bila berimpun dua sifat, takut dan harap, nescaya Allah Ta'ala akan elak apa yang dia takut dan Tuhan akan bagi apa yang diharap. Kita letak harapan pada Allah, ya, bukan harapan pada kerajaan, bukan harapan pada manusia. Harapan kita gantung harapan tu kepada Allah. Allah tidak pernah mengecewakan hamba dia, ya, Allah tidak pernah mengecewakan hamba dia. Cuma manusia kita ni, kita jahil, ya, kita rasa kita nak, lalu bila tak dapat kita rasa kecewa. Sebenarnya Allah tahu kalau Tuhan bagi, boleh jadi tak jadi kebaikan untuk dia. Ya, umpama ada seorang pakcik tu, ya, dia doa minta nak kahwin seorang lagi, minta, tapi tak dapat 40 tahun dah doa. Ya, contohlah, dapat pahala niat je. Tapi pakcik darah tinggi ada, kecil manis ada, lelah ada, semput ada, senggugut pun ada. Tuan-tuan, kalau Tuhan bagi apa, kalau Allah bagi apa dia minta, mampu buat mak ni tuan-tuan. Umpama kita minta kaya, berapa ramai yang kaya rosak. Ya, cuma kita minta kena lapik. Ya Allah, kayakan aku beryakaan daripada semua yang halal, jauhi daripada yang haram. Ya Allah, berkati hidup, berkati rezeki. Itu ada benda yang kita nak, selain pada yang kita dapat, di sebalik tu ada keberkatannya. Mudah-mudahan apa yang kita dapat tu tidak merosakkan. Maka di antaranya Allah Ta'ala sebut, Allah akan uji dengan perasaan takut. Ya, takut. Sekarang ni naik kapal terbang pun takut. Ya, ni ramai semua nak pergi umrah ni, tuan nak pergi haji. Ada seorang pakcik dia kata, Ustaz, saya jangka tahun ni saya dapat pergi haji, tiba-tiba datang wabak. Saya kata, nak macam mana? Ya, sedih tengok Mekah kosong. Ya, sedih kita tengok bila makam Nabi SAW tak ramai orang pergi ziarah. Ya, dan kita pun rindu sangat nak pergi, tapi Allah tak ada mentakdirkan demikian. Ya, akhirnya kita nak, tapi kita bimbang. Naik kapal terbang, nak naik, tapi bimbang, takut-takut jangkit. Ya, sama juga hidup ni, begitulah sifatnya. Pasal apa? Kerana Allah Ta'ala sebut, walanabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju', kelaparan. Kita kenyang, bila kita kenyang akan ada orang tengah lapar. Bila kita kaya, akan ada orang tengah susah. Bila kita sehat, akan ada orang tengah sakit. Ya. Bila kita sakit, akan ada orang tengah sehat. Bila kita susah, akan ada orang tengah senang. Ya. Allah Ta'ala ni dia atur dunia ni, begitu sifatnya. Bila Allah kayakan kita, akan ada sekelompok yang susah, supaya yang kaya kena keluar zakat, kena tolong yang susah tu. Ya. Maka itulah tabi'i dia. Ya, satu hari Imam Syafi'i sedang mengajar. Tengah dia mengajar, tiba-tiba dia dengar ada orang bunyi rebana, bumbang keloplang bunyi. Ya. Dia tu mengajar, tiba-tiba dengar pula sebelah ni orang sedang meratapi kematian, sedang duduk menangis. Maka dia pun tanya,
Sebelah ni apa dia ni? Lalu murid dia kata, yang sini tengah gembira kenduri kahwin, ada majlis perkahwinan. Habis yang ni kenapa menangis? Yang ni sedang menangisi kematian, ya, tengah meratapi kematian. Apa kata dia? Yang Tuhan bagi nikmat tidak bersyukur, berpoya-poya dengan pesta, dengan majlis perkahwinan. Yang Tuhan uji dengan kesakitan, tidak sabar. Yang Allah bagi nikmat tidak bersyukur, ya Allah timpa musibah, tidak sabar. Ya, maka kan itu kita di antara dua benda. Kadang-kadang kita rasa lapar, ya, tapi kita Malaysia ni tak ramai yang mati lapar, yang banyak mati kenyang. Allah Ta'ala jadikan negara Islam ni alhamdulillah rezeki ada rezeki, ya. Tiba-tiba dulu waktu zaman kerajaan dulu susah, duit tak ada, lancar tabung. Tiba-tiba tukar kerajaan dapat duit, mari duit, bagi duit macam-macam. Sampai orang mari tanya saya, kata, ustaz, mari mana duit ni? Ya. Tiba-tiba je banyak duit, tiba-tiba je ada je duit, macam-macam bagi. Ya. Saya kata dah, lepas dulu tak ada sebab kerajaan lama, kerajaan baru ada lah. Ya. Daripada mana? Sebenarnya duit ni ada, bukan tak ada. Bagaimana kita mengurus? Ada masa-masa kita kena pinjam, memang pinjaman kita meningkat, ya. Tapi risau ke dengan pinjaman? Betul, semua orang risau. Tapi kita tak risau kalau kita pinjam ayah pinjam duit pada anak dia, pinjam duit pada anak sulung dia, pinjam duit pada adik-beradik dia, ya. Risaulah juga, tapi oleh kerana pinjam pada anak, ya, kita banyak pinjaman dalam negara berbanding pinjaman luar negara, ya, dan kita tidak ada sangat risiko pertukaran duit dan sebagainya. Yalah, kita yakin insya-Allah, ya, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Bersama susah tu akan ada kesenangan, ya. Ikat perut seketika, susah seketika, tapi ingat Allah tak sebut bila bersama susah tu akan ada kesenangan. Saya surah Asyar ni, alam nashrah laka sadrak ni, ya, memang waktu saya kecil pun, ya, mak saya sering kali suruh saya baca, dia kata bacalah surah ni. Nak baca buku baca, nak tutup buku baca, masuk bilik perisa baca, tiap-tiap hari baca. Saya tanya mak saya, apa fadilat dia? Dia kata baca je lah, ya. Waktu saya sekolah menengah di sekolah menengah agama Mendung, ustaz yang mengajar tafsir juga dia menyebut kata demikian. Dia kata bacalah, amallah selalu surah alam nashrah lak, baca dalam semayang, di luar semayang, bacalah, dia kata. Saya tanya ustaz apa fadilat dia? Dia kata satu hari nanti kamu akan tahu. Disebut begitu, ya, satu hari nanti kamu akan tahu. Saya habis sekolah menengah di Dong, saya masuk kuliah Abu Bakar Pekan, ya, 2 tahun ambil STP masa tu, ya. Berlakulah benda yang ustaz saya kata satu hari nanti kamu akan tahu, ya. Betul-betul dia berlaku waktu sangat kritikal. Masa tu nak periksa STP masa tu. STP masa tu kan semua subjek kena lulus, satu subjek gagal, kita gagal semua, ya. Subjek pertama bahasa Malaysia. Sehari sebelum periksa, nak periksa hari Isnin, hari Ahad tu saya dah letak semua dokumen apa semua letak belakang dah. Pen, pensel, pembaris, kad penalang semua letak dalam loker dalam lemari. Nak periksa pukul 2, ya. Pukul 12 saya cek balik dokumen tu. Dah ada. IC tak ada, kad penalang tak ada. Cari tak jumpa, cari melilau cari. Buka selai-selai baju dalam lemari tu tak jumpa. Kawan-kawan tu lemari cari tak jumpa. Ya, habis jam. Saya berlari pergi ke rumah pengetua tak ada. Pergi pejabat tutup lagi. Ya, saya berlari ke bilik peperiksaan, ketua pengawas dah sampai untuk edar kertas soalan. Saya tanya dia, saya beritahu, saya kata IC saya hilang. Boleh ke saya guna kad pelajar? Bitaqah saksi kad pelajar. Dia kata boleh, dengan syarat dapatkan pengesahan pengetua kamu calon SPM. Pengetua tak ada. Semua orang tak ada. Saya berlari jumpa dia, saya kata semua orang tak ada. Dia kata satu cara lagi masuk periksa, pergi report balai polis Pekan, IC hilang. Saya balik ke asrama, cari basikal tak ada, motor tak ada, semua tak ada. Kuliah Pekan, nak ke Bandar Pekan tu jauh tuan-tuan, ada dalam 4-5 km rasanya, adalah 4 km. Ya Allah, ya. Dalam keadaan begitu, tiba-tiba mari kawan saya bawa motor tuan-tuan,
Dia ni tak ambil periksa, saja mari sekolah, pak motor nak kat bodoh tu. Saya nampak dia masuk, alhamdulillah. Saya kata, mak tolong hantar saya. Nak ke mana? Balai polis. Aku lesen tak ada. Tak apa, kita pergi, bukan polis tahan. Okeylah. Start motor tak hidup, start tak hidup. 4-5 kali start baru hidup. Sampai balai polis, saya berlari masuk. Saya kata, tuan, saya datang ni nak report IC saya hilang, saya nak periksa pukul 2. Dia kata, sorry, kami tengah sibuk ni. Ketua polis Pahang nak melawat balai polis tu pukul 3. Tuan terbayangkan punya sibuk anggota polis masa tu. Saya kata, tuan, dia mari pukul 3, saya pukul 2 dulu saya. Ada seorang pegawai mari. Siapa nama? Tuan Ibrahim. Tuan? Tuan. Rupanya untung juga pun nama tuan ni. Ya. Tuan ni inspektor ke atas lah, tuan. Tuan. Saya ingat lagi, saya ambil pada dia tu tepat pukul 2. Ketika kawan-kawan dah masuk periksa. Berlari naik motor. Sekarang kita setengah jam tamu, kita boleh masuk lagi. Lepas setengah jam baru tak boleh masuk. Ya. Start motor tak hidup. Start tak hidup. Tolak baru hidup. Naik berjalan sampai atas jambatan Sungai Parit. Mati motor tu. Start tak hidup, tolak tak hidup, start tak hidup, tolak tak hidup. Buka tangki, minyak kering. Saya tengok jam 2.15 minit. Saya ada masa 15 minit. Pada waktu tu saya dah tekad, saya mesti berlari. Tapi bila saya fikir balik, boleh sampai ke 15 minit, bukan 2 km lebih. Tak mungkin. Saya berjalan ke depan, ada 2 buah basikal, buah pokok. Saya tengok tak berkunci. Budak tak ada. Dia basikal. Masa tu belum jadi ustaz lagi. Ya. Tengok atas pokok, ada 2 orang budak. Panjat pokok mempelam. Saya kata, dek, ini adik punya? Dia kata, ya. Turun sekejap, abang nak pinjam. Budak tu tak tanya apa turun. Saya letak dia belakang, kayuh basikal dia, pusing pandang polo satu bab pula. Ya. Sampai sekolah, saya kata terima kasih, jumpa lagi lepas ni. Saya berlari, ketuk pintu bilik periksa. Ketua pengawas tengok 2.30 minit masuk. Alhamdulillah, setengah jam habis letak, boleh periksa, jawab. Mak saya pesan nak buka soalan, baca alam nasrah. Jawab, alhamdulillah. Cutuk habis, alhamdulillah hantar. Keluarlah keputusan masa tu, pelajar terbaik STPM masa tu. Yang main-main tu kan. Tak apa, saya bukan nak cerita yang keputusan tu, nak ceritanya fa inna ma'al usri yusra. Ya. Sebab tu kesusahan itu ialah sebahagian di antara ujian Allah Taala. Allah tu sebutkan, ya, wal ju' wa naqsim minal amwal wa naqsim minal amwal. Ya, kekurangan harta benda ni ujian Allah Taala. Ada kena buang kerja, ada kapten kapal terbang, kapten berhenti kerja jual mi. Ya, ada yang, ya, kawan-kawan saya yang kerja dah gaji sampai 2-30 ribu, beli rumah, beli apa semua, tiba-tiba hilang pekerjaan dan sekelip mata. Masya Allah. Ya, syarikat-syarikat besar terpaksa buang. Ya, hotel yang besar-besar satu masa dulu sekarang ni kosong. Pelancong-pelancong yang penuh dulu dah tak ada orang. Kapal terbang yang tak cukup dulu sekarang ni berlambak kapal terbang. Banyak nak jual pun, siapa-siapa nak beli kapal terbang beritahu. Ya. Sekarang siapa sangka, tuan-tuan, negara yang satu masa kuat hebat tiba-tiba jatuh menjunam. Syarikat yang besar, multi billionaire, tiba-tiba jadi usah. Wa naqsim minal amwal, kekurangan harta benda. Sekelip mata aja. Kalau Allah Ta'ala nak tarik rezeki ni sekelip mata. Kalau Tuhan nak bagi pun sekelip mata. Ya, mana sangka tiba-tiba tengok akaun, duit masuk pula. Duit apa dia? Bantuan Covid. Ya. Ada yang kata kalau macam ni bagus juga Covid ni. Ya. Ya. Seronok. Betul-betul buat keluar berapa ratus, dapat 500, bodang poket, bersiul balik. Ya. Naik motor bersiul, langgar pula Mercedes, pecah pula Mercedes, habis 5,000. Begitulah harta. Allah nak bagi sekejap, Allah nak tarik pun sekejap. Ya. Wal ampus, dan kematian. Kematian waktu ni, tuan-tuan, kematian yang sangat duka cita. Kalau orang tu positif, dulu kita dengar
Orang tak nak negatif. Sekarang ni orang tak nak positif. Ya, bila berlaku saja, tak boleh pergi ziarah, tak boleh pergi tengok kawan di hospital, dia pun tak boleh jumpa kita. Kalau mati pun seorang diri, nak mandi jenazah mak pun tak boleh, nak mandi jenazah ayah pun tak boleh. Ya. Dia pun tak dimandikan, dipakaikan plastik, ditayamum ke atas saja. Hantar ke kubur boleh 20 orang saja pergi ziarah. Ya. Yang lain duk tengok jauh-jauh. Macam mana tuan-tuan sekalian? Bukan saja kematian mendukacitakan, keluarga waris duka cita dengan kematian. Allah Ta'ala uji dengan kematian. Wassamarat, kekurangan buah-buahan. Negara kita masih lagi makanan bergantung pada negara luar. Baru ni bila berlaku Covid, ya, kita mula bimbang tentang simpanan stok makanan kita, food bank kita, ya, sebab beras kita masih lagi bergantung pada luar. Dan negara luar bila berlaku wabak, dia utamakan negara dia dulu. Maka kan itu kita mula fikir sekarang, sampai masa kita mula tengok apa yang kita boleh buat. Ya, kita selesaikan apa kita buat. Boleh tak tanam cili tepi rumah? Boleh. Boleh tanam sayur-sayur sikit-sikit di rumah? Boleh. Apa yang kita boleh buat? Kita boleh buat, kita buat. Ya, alhamdulillah sahabat sekalian, wa basir sabirin. Kata Allah Ta'ala, beri khabar gembira kepada orang sabar. Berilah khabar gembira kepada orang sabar. Sabar. Tuan-tuan, sabar ni mudah sebut, nak buat payah, macam ikhlas juga. Ya. Kadang-kadang Allah Ta'ala mendahulukan sabar daripada taqwa. Kan taqwa tu penting. Ya. Tapi kadang-kadang Allah Ta'ala sebut sabar tu lebih dulu pada taqwa. Umpama ayat Quran, ya allazina manusbiru wasabiru warabitu wattaqullah. Ittaqullah tu nombor 4. Nombor 1, ya allazina manusbiru wasabiru warabitu wattaqullah. Ittaqullah tu duduk nombor 4 Allah SWT sebut. Allah sebut sabar tu dulu. Ya. Kadang-kadang sabar Allah sebut dulu pada semayang. Umpama firman Allah Ta'ala, wasta'inu bis-sabri was-salah. Minta tolong pada Allah dengan sabar. Sabar tu rupanya minta tolong Allah. Sabar. Ya. Kadang-kadang kita baca orang tulis ni tuan sekalian, kalau kita baca semua pening kepala, baca yang mana tuan ada faedah. Yang tak ada faedah tak usah baca. Ya. Tuan-tuan tak perlu layan semua orang komen ni. Ya, tak usah layan. Kadang-kadang kita bukan baca apa, kadang-kadang kita baca tajuk je. Baca tajuk je. Kita balas ni kerana tajuk je. Ya, bila baca cerita dalam tu tak ada kena-mengena pun dengan tajuk tu. Kadang-kadang dapat berita kita terus komen. Jangan komen bila dapat berita terus. Ya, pasal apa? Boleh jadi berita palsu. Kita pun terus komen, hantar bantahan, macam-macam kita komen, kita pun terus send. Tiba-tiba duduk dalam 45 minit dapat berita kedua palsu. Nak macam mana? Komen kita dah buat dah, maki hamun dah buat dah. Ada seorang hamba Allah, dia mencerca Dr. Almarhum Dr. Harundin almarhum, dan dia mencerca Tok Guru, ya, Ustaz Adi. Ya, saya jumpa dia. Saya kata, saya baca tulisan kamu berpuluh-puluh kali kamu cerca sipulan bin sipulan. Kamu cerca Dr. Harundin. Dan saya tak pernah dengar sekali pun Dr. Harundin mencercakan almarhum. Kamu mencaci maki ulama-ulama ni, Tok Guru ni. Saya tak pernah dengar sekali pun Tok Guru tu cerca kamu, maki hamun kamu. Sekali pun tak pernah. Saya beritahu dia, kamu nak jawab apa depan Allah di akhirat besok? Ya, kamu nak jawab apa depan Allah nanti di akhirat? Takdir Allah Ta'ala, tak lama lepas saya jumpa dia, almarhum Ustaz Harundin meninggal dunia. Dia sedih. Ya. Dia kata, Ustaz macam mana nak buat ni? Ustaz, saya tak sempat minta maaf dengan dia. Boleh nak minta maaf isteri? Dia kata, tak boleh. Kamu bukan bersalah dengan isteri dia, kamu salah dengan dia. Mana boleh minta maaf dengan isteri dia? Minta maaf dengan keluarga dia, tak boleh. Kamu salah dengan dia, kamu minta maaf dengan dia. Apa macam nak buat? Tunggu di akhirat lah besok. InsyaAllah jumpa dia pada mahsyar. Sebab tu komen kita dalam Facebook, dalam tulisan, maki hamun, cerca sipulan bin sipulan, kutuk sipulan bin sipulan, buat fitnah pada sipulan bin sipulan, tidak habis di sini. Ya, sebab tu saya kena pertama sekali berita daripada sumber mana. Kalau sumber berita tu memang berita daripada portal yang sering kali buat adu domba, jangan baca. Jangan percaya. Apatah lagi nak sebar orang lain. Ya. Sebab sekarang ni orang suka laga-lagakan, ambil komen orang tu, minta kita komen dengan komen orang ni. Apa tujuan untuk laga-lagakan? Ya, kerana mereka sedar selagi umat ini bersatu, umat ini ada kekuatan.
Selagi umat ni bersatu, dia ada kekuatan. Macam mana untuk menjayakan agenda besar? Pecahkan umat Islam. Ya. Bila umat Islam berpecah, sampailah agenda musuh-musuh Islam. Musuh ni direct ada, indirect ada. Zaman Nabi pun ada yang munafik zaman Rasulullah SAW, ada yang terang-terang dan sebagainya. Tapi penyatuan ni sangat penting. Umat ini perlu bersatu. Kita cukuplah balas segi politik 5-60 tahun. Ya, kita balas kadang-kadang adik-beradik dalam keadaan politik. Alhamdulillah, bukan mudah tuan sekalian untuk meletakkan muafakat ini untuk kita bersama memikir tentang agenda besar. Ya, saya nak tutupkan insya-Allah ni. Ya, bahawa pertama sekali kita kena jiwa kita besar. Jangan tengok kampung kita, jangan tengok cawangan kita, jangan tengok peti dun kita, tengok satu negara. Ya, sebab implikasinya satu negara. Ada masa kita terpaksa korban di sini untuk mendapat manfaat di belah sana. Ya, ada masanya kita kena buat begitu. Ya, almarhum Tok Gani Aziz dia pesan, dia kata yang ada jangan kedekut, tapi yang minta jangan tamak. Dalam perundingan itu kaedah dia. Yang ada jangan kedekut sampai langsung tak nak bagi. Ya, tapi yang nak minta pun berhati-hati berpada-padalah, jangan tamak sangat. Ya, yang kedua ni dia kata waktu ribut tengah kuat, angin tengah kuat, tunduk dulu kepala. Setelah angin tu reda, ribut tu reda, baru angkat kepala. Maksud apa dia? Waktu orang tengah marah, tuan-tuan tak boleh jawab, diam. Jawab masa tu orang tak percaya. Tuan tulis apa pun orang akan tak percaya. Pasal apa? Kan telah dibina persepsi begitu kuat. Biar tenang dulu. Macam kita balik rumah lah, balik rumah isteri mengamuk, buka pintu tengok berterabur dah, kursi patah, meja terbalik, ya, saji di atas kepala anak, kan? Kita masuk-masuk, dia putarkan dia. Betul ke tidak? Betul ke? Kata betul apa? Betul kawak kahwin seorang lagi? Tu tajuk dia. Tuan-tuan, waktu tu kalau tuan-tuan kata ya, nahas. Kalau tuan-tuan kata tidak, dia tak akan percaya. Nafilah beratus kali pun dia tak akan percaya. Pasal apa? Dia tengah tak normal cara berfikir. Kalau mengaku, nahas tuan-tuan, potong. Apa nak buat? Relax, tenang, masuk bilik air mandi, lama-lama sikit mandi, sejuk-sejukkan badan, istighfar, kemudian semayang. Lepas semayang asar, semayanglah sunat pun. Ada kawan saya lepas asar pun semayang sunat lagi. Doa tenang dulu. Dah reda, dah sejuk tu baru ya, macam tu. Try lah. Ada berani. Ada kawan saya kata ini bukan soal takut berani, soalnya ialah bagaimana kita setiap masalah tu ada jalan keluar dia. Kalau panas tak boleh selesai, ya. Kepala kena sejuk nak berunding, ya. Kepala tak boleh kita dalam keadaan kita marah. Hakim tak boleh buat keputusan tengah marah, ya. Hakim nak buat keputusan jangan waktu tengah marah, ya. Saya nak Muawiyah bin Abi Sufyan, orang cerca dia, ya. Orang mari cerca dia. Lalu Muawiyah bin Abi Sufyan dengan keadaan marah begitu, dia masuk ke dalam bilik dia. Orang ramai menyangka Muawiyah akan keluar dengan pedangnya dan akan pancung orang yang menghina tu. Tiba-tiba Sayyidina Muawiyah masuk, keluar dalam keadaan basah badannya. Orang tanya dia, kami sangka kamu keluar dengan pedang. Kata Muawiyah, aku tengah marah sangat ke dia tadi. Aku tengah marah sangat. Lalu aku sedar marah daripada syaitan, aku ambil air semayang, maka hilang kemarahanku. Sayyidina Ali bin Abi Talib dah angkat pedang dah nak bunuh seorang musuh dalam musyrikin. Dah angkat pedang dah. Tiba-tiba musyrik itu ludah ke muka dia. Ludah ke muka Sayyidina Ali. Lalu Sayyidina Ali letakkan kembali pedang dia. Kalau kena kita, kerak tiga terus. Kan? Ya. Lalu si musyrikin tadi tanya, "Ya Ali, kenapa kamu tak bunuh aku sedangkan pedang dah ada?" Dia kata, "Memang mula-mula aku nak bunuh kamu kerana peperangan, kerana perjuangan. Tapi bila kamu ludah ke muka aku nak bunuh, aku dah bertukar niat. Ya, nak bunuh kerana perasaan marah kerana kamu ludah muka aku. Maka kalau aku bunuhkan waktu itu, bukan lagi bunuh kerana Allah Subhanahu Wa Taala, bukan lagi bunuh kerana peperangan." Ya, dia berkata, apa yang berlaku? Musyrik itu mengucap syahadah, akhir masuk Islam. Ya, wallahu alam. Mudah-mudahan Allah Taala merahmati kita semua insya-Allah dan melihara negeri kita, negara kita daripada wabak bencana, dan pelihara diri kita semua, ya, dalam setiap waktu keluarga kita mudah-mudahan dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mohon maaf atas kekurangan.
masa lebih sikit malam ni. Sekali-sekala aku qauli hadza, astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.